Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari. Dah dekat tengah hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat menyambut bulan Julai 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kemelut dalaman di dalam UMNO semakin menjadi-jadi, meluap-luap besarnya. Sekarang ada pula tuduhan kepada UMNO yang katanya UMNO sekarang berpecah pada beberapa kem. Ada kem Zahid Hamidi, ada kem Ismail Sabri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu dinafikan dan dikata tak ada. Tapi nampak gayanya seperti ada. Tapi dinafikannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita harap-harap tak adalah perpecahan yang teruk yang berlaku di dalam UMNO. Walaupun kalau pecat memecat itu dianggap sebagai satu perpecahan, memang adalah kalau dianggap sebagai satu perpecahan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk menyelesaikan kemelut UMNO ini? Bagaimana sebenarnya untuk cari akar permasalahan kepada kemelut UMNO ini? Banyak juga cadangan-cadangan yang dibuat. Tapi ada satu dokumen terbaru yang baru saja kita terima. Yang ini agaknya saya setuju. Bahawa benda ni mungkin boleh menyelesaikan kemelut dalaman UMNO, yaitu pemilihan UMNO. Sahabudin.com.net menulis pada 30 Jun yang lalu, baru saya nak terbitkan hari ini, 4 Julai 2022. Memang betul kata Sahabudin dalam tajuknya laporan itu ataupun tulisan dalam blognya itu, hanya pemilihan kepada UMNO saja satu-satunya jalan untuk selesaikan kemelut masalah dalaman UMNO. Memang betul, saya setuju bahawa hanya dengan cara pemilihan baru, supaya tidak ada kemelut lagi, tidak ada lagi konflik, siapa nak dengar siapa yang lebih berkuasa. Walaupun ada baru-baru ini diterbitkan, kononnya begini, Zahid jaga parti, kemudian Ismail Sabri jaga kerajaan. Tapi itu dianggap oleh para pemerhati politik di Malaysia, mereka menganggap bahawa itu hanyalah satu cara untuk melarikan diri daripada terus diasak untuk melaksanakan pemilihan parti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kamu setuju tak kalau kata sebaiknya buatlah pemilihan parti, buatlah pembubaran dan pilih orang yang baru. Lepas tu ada pula orang komen di dalam channel saya, kata mereka, kalau nak pilih nanti pastikan orang yang dipilih itu orang yang baru. Janganlah tahan orang lama yang sudah terlalu lama. UMNO perlu rebranding, UMNO perlu nafas baru. Barulah orang macam saya boleh nak undi UMNO. Okey? Melihat kemelut dalam UMNO yang terus berpanjangan dan tidak berkesudahan, sehingga sekarang mahu tidak mahu harus diakui bahawa hanya ada satu jawapan untuk menyelesaikan kemelut ini, iaitu dengan pemilihan UMNO. Ia tidak lain dan tidak bukan pastinya untuk membenarkan pemilihan UMNO, pemilihan untuk orang-orang besar UMNO semula. Setidak-tidaknya dalam pemilihan parti diadakan terlebih dahulu. Dengan pemilihan parti diadakan terlebih dahulu, pemimpin yang menerajui parti nanti sudah boleh
beroleh mandat daripada ahli-ahli UMNO terlebih dahulu sebelum mengharapkan mandat daripada rakyat untuk menjadi kerajaan. Betul. Mandat pemilihan pada 2018 yang lalu sudah dikira tidak laku lagi untuk mendepani PRU15 kerana ketika itu UMNO adalah pembangkang. Okey, dan selain kluster mahkamah juga belum timbul lagi pada ketika itu. Ini ada kebenarannya. Sekarang ramai pula orang-orang besar di dalam UMNO, besar-besar pula tu, penasihat BN, penasihat BN kan Najib, maafkan saya kalau salah. Apa sudah jawatan si Najib sekarang itu? Penasihat UMNO kah? Dia pun ada masalah, sudah dipenjara pun 12 tahun dan 210 juta denda. Kemudian Zahid pun ada masalah dengan kes yang paling banyak. Okey. So, kamu setuju tak kalau mesti diadakan pemilihan? Saya setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari. Dah dekat tengah hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat menyambut bulan Julai 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kemelut dalaman di dalam UMNO semakin menjadi-jadi, meluap-luap besarnya. Sekarang ada pula tuduhan kepada UMNO yang katanya UMNO sekarang berpecah pada beberapa kem. Ada kem Zahid Hamidi, ada kem Ismail Sabri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itu dinafikan dan dikata tak ada. Tapi nampak gayanya seperti ada. Tapi dinafikannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita harap-harap tak adalah perpecahan yang teruk yang berlaku di dalam UMNO. Walaupun kalau pecat-memecat itu dianggap sebagai satu perpecahan, memang adalah kalau dianggap sebagai satu perpecahan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk menyelesaikan kemelut UMNO ini? Bagaimana sebenarnya untuk cari akar permasalahan kepada kemelut UMNO ini? Banyak juga cadangan-cadangan yang dibuat. Tapi ada satu dokumen terbaru yang baru saja kita terima. Yang ini agaknya saya setuju. Bahawa benda ni mungkin boleh menyelesaikan kemelut dalaman UMNO, iaitu pemilihan UMNO. Sahabudin.com.net menulis pada 30 Jun yang lalu, baru saya nak terbitkan hari ini, 4 Julai 2022. Memang betul kata Sahabudin dalam tajuknya laporan itu ataupun tulisan dalam blognya itu, hanya pemilihan kepada UMNO saja satu-satunya jalan untuk selesaikan kemelut masalah dalaman UMNO. Memang betul, saya setuju bahawa hanya dengan cara pemilihan baru, supaya tidak ada kemelut lagi, tidak ada lagi konflik, siapa nak dengar siapa yang lebih berkuasa. Walaupun ada baru-baru ini diterbitkan kononnya begini, Zahid jaga parti, kemudian Ismail Sabri jaga kerajaan. Tapi itu dianggap oleh para pemerhati politik di Malaysia, mereka menganggap bahawa itu hanyalah satu cara untuk melarikan diri daripada terus diasak untuk melaksanakan pemilihan parti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kamu setuju tak kalau kata sebaiknya buatlah pemilihan parti, buatlah
pembubaran dan pilih orang yang baru. Lepas tu ada pula orang komen di dalam channel saya, kata mereka kalau nak pilih nanti pastikan orang yang dipilih itu orang yang baru. Janganlah tahan orang lama yang sudah terlalu lama. UMNO perlu rebranding. UMNO perlu nafas baru. Barulah orang macam saya boleh nak undi UMNO. Okey? Melihat kemelut dalam UMNO yang terus berpanjangan dan tidak berkesudahan, sehingga sekarang mahu tidak mahu harus diakui bahawa hanya ada satu jalan jawapan untuk menyelesaikan kemelut ini, iaitu dengan pemilihan UMNO. Ia tidak lain dan tidak bukan pastinya untuk membenarkan pemilihan UMNO, pemilihan untuk orang-orang besar UMNO semula. Setidak-tidaknya dalam pemilihan parti diadakan terlebih dahulu. Dengan pemilihan parti diadakan terlebih dahulu, pemimpin yang menerajui parti nanti sudah boleh beroleh mandat daripada ahli-ahli UMNO terlebih dahulu sebelum mengharapkan mandat daripada rakyat untuk menjadi kerajaan. Betul. Mandat pemilihan pada 2018 yang lalu sudah dikira tidak laku lagi untuk mendepani PRU 15 kerana ketika itu UMNO adalah pembangkang. Okey, dan selain kluster mahkamah juga belum timbul lagi pada ketika itu. Ini ada kebenarannya. Sekarang ramai pula orang-orang besar di dalam UMNO, besar-besar pula tu. Penasihat BN, penasihat BN kan Najib. Maafkan saya kalau salah. Apa sudah jawatan si Najib sekarang itu? Penasihat UMNO kah? Dia pun ada masalah, sudah dipenjara pun 12 tahun dan 210 juta denda. Kemudian Zahid pun ada masalah dengan kes yang paling banyak. Okey. So, kamu setuju tak kalau mesti diadakan pemilihan? Saya setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.